أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. فإن أشرف الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebaik-baik ataupun semulia-mulia ucapan, percakapan adalah kitab Allah SWT, iaitu Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik panduan hidayah adalah panduan hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap benda yang lari daripada panduan Nabi SAW maka dikira bid'ah. Alhamdulillah, pertamanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat berkumpul melalui teknologi ini untuk sama-sama kita menjayakan majlis ilmu, yang mana kita berdoa semoga majlis ini dirahmati Allah, diberkati Allah dan dinaungi oleh para malaikat. Sebagaimana yang kita tahu, insya-Allah pada malam ini kita sambung di bawah tajuk ayat pertama, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 9. Jadi tajuk malam ini kita banyak bergantung sikit pada buku. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Bismillah, dengan nama Allah. Jadi apabila kita sebut nama Allah, kita sebut Bismillah, antara keyakinan yang perlu ada pada kita adalah apabila kita sebut Bismillah, maknanya kita yakin Allah Ta'ala tu wujud, Allah Ta'ala tu ada, walaupun dia tidak nampak. Sebagaimana kita juga tidak nampak malaikat, kita tidak nampak syaitan, kita tidak nampak banyak lagi makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang kita tidak nampak. Asas perkara yang tak nampak adalah Allah Ta'ala. Tapi kita sebut juga, kita seru ni kerana asasnya kita yakin kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, dia sebut dalam bahasa Arab. Kalau orang ngaji bahasa Arab, mula-mula belajar, biasanya dia akan belajar 3 perkara asas lah, sebagaimana kita belajar bahasa-bahasa lain. Pertama dia sebut isim berkaitan dengan nama. Yang kedua dia sebut fi'il berkaitan dengan perbuatan. Yang ketiga dia sebut haraf, huruf. Baik. Isim, kalau isim makna dia perkataan-perkataan yang berbentuk nama. Kalau nama-nama ni dalam bahasa Arab dia panggil isim. Macam kalau dalam buku ni banyak dia beri contoh. Macam contohnya rumah, jalan, air, nasi, buah durian, kereta, semua ni dia panggil isim. Yang kedua dia panggil jenis perbuatan. Perbuatan yang kita buat. Kita makan, kita tidur, kita bangun, kita menulis, kita membaca, mendengar, turun, naik, itu dia panggil fi'il, perbuatan. Baik, kedua-dua ni sama ada isim ataupun fi'il, dia kata berkaitan dengan nama ataupun perbuatan, dia boleh berdiri sendiri. Maknanya kita boleh sebut kereta, boleh sebut satu kalimah. Kita boleh sebut makan, makna dia tidak perlu pada bantuan. Kita boleh sebut dan secara umumnya boleh difaham. Tak perlu berekeh,
Orang Kelantan panggil berakir, berangkai, maknanya tidak berhajat kepada bantuan kalimah lain. Adapun satu lagi yang disebut huruf ataupun haraf ni, dia tidak boleh bersendirian. Dia mesti berakir, mesti berangkai dengan kalimah lain. Ertinya kita nak cerita adalah penggunaan bacaan bismillah tu. Ba tu. Ba tu semakna ism, semakna dengan nama. Jadi apabila kita sebut baca dengan, maknanya asasnya tak boleh. Dia mesti ada benda sebelum tu. Contohnya apa dia? Dengan motoka, dengan tangan, dengan komputer, mesti ada sebelum dengan tu. Iaitu contohnya datang dengan motoka, makan dengan tangan, tulis dengan komputer, contohnya. Jadi perkataan dengan ni ialah sejenis perkataan yang tidak boleh bersendirian kalau tidak berakir, kalau tidak berangkai dengan perkataan lain terlebih dahulu. Jadi begitu juga apabila sebut bismillah ni, ba tu kalau ulama muka surat sebelah tu, ulama nahwu, bahagian nahwu ni, dia kata maksudnya ada kalimah yang dibuat yang tidak ditulis, iaitu abda'u bismillahirrahmanirrahim. Asasnya macam itulah. Maknanya aku mula abda'u, aku mula bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Cuma sebab apa tidak tulis permulaan? Jadi asasnya nak tulis pun tak apa, cuma dia akan jadi letih. Semua benda macam contoh-contoh di bawah ni, kalau kita nak baca, kita kena tulis aqra'u bismillah, aqulu bismillah, anamu bismillah, aktubu bismillah. Jadi setiap benda yang kita buat ni kita kena tulis belaka. Jadi kadang-kadang dia tidak perlu. Jadi apabila buat muta'allaq, dia panggil benda yang bergantung tu pada bismillah. Bismillah kerana apa? Bismillah dengan nama Allah kerana kita nak makan. Bismillah dengan nama Allah kerana apa? Kerana kita nak minum, nak tidur, nak belajar, nak buat kerja, nak bawa kereta, nak pergi berkebun. Semuanya bismillah. Kemudian kita sendiri kita faham. Baik. Jadi secara mudahnya Allah Ta'ala tidak tulis tu nak suruh kita sendiri boleh faham lah. Muka surat 12 tu dia sebut apa dia? Anzil bismillah. Aku nak turun daripada rumah ke, nak turun daripada tangga ke. Aftah bab sayyar, aku nak buka pintu kereta ke. Ahmil sallah, aku nak bawa baku, nak bawa bekah ke, semua sekali kerana Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Taala naknya melalui ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang kita nak buat ni kita sebut bismillah. Sebab ada hadis sebut setiap benda yang penting bagi kita, terutamanya, tapi kita tidak mula dengan bismillah, fahuwa abtar. Abtar ni maknanya dia jadi tidak sempurna. Kalau pahala gak tidak penuh, kalau berkat gak tak dapat keberkatan, kalau rahmat gak tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita pakai buat je, pakai makan je, pakai buat kerja, buat apa, tak sebut pun bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam buku ni dia banyak jugalah sebut kita nak kecek, dalam bahasa Kelantan kecek, mana bercakap dengan orang. Kita nak pulah steering kereta, pulah steering, mana nak bawa kereta, nak turun ke ruang tanah daripada rumah kita, kita nak turun ke halaman rumah kita. Kita nak rombak, nak urai tali lembu. Orang kampung pera lembu kan. Maknanya nak buat tali lembu tu di kandang dia, nak pergi ke padang ataupun daripada padang nak balik ke rumah ni, semua sekali maknanya bismillah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi itulah dia nak tekan dalam ayat ni, dalam tajuk ni di sudut penggunaan bismillah. Sebaiknya semua sekali, benda besar hatta benda kecil pun, kalau muka surat 13 tu dia tambah lagi, buka baik, kita akad baku, kita letak baku, kita ambil duit, orang nego jual, semua sekali kalau boleh kan, bismillah. Apa-apa saja sebut bismillah. Jadi sebenarnya apabila kita sebut bismillah ni, kalau muka surat 14 tu, antara faktornya kalau kita sentiasa sebut bismillah ni, dia kata sebab itu tidak timbul masalah maksiat. Penggal pertama muka surat 14, tak timbul masalah maksiat. Sebab apa? Kalau semua benda kita ingat Allah Ta'ala, contohnya kita nak makan, bismillah, kita ingat Allah Ta'ala. Kalau kita ingat, maknanya takkanlah kita nak makan makanan yang haram, ataupun kita nak minum minuman yang haram. Takkanlah kalau kita nak ambil barang orang, kita nak curi ke, kita sebut bismillah, kita rasa kita malu pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita latih, kita didik kehidupan kita, diri kita, semua benda kita ejah, kita ikhtiar mula dengan bismillah. Ini antara cara yang terbaik, yang antara cara yang paling berkesan untuk kita daripada masa ke semasa menjauhi perkara-perkara yang disebut maksiat, benda-benda yang sehingga boleh mendatangkan dosa. Jadi sebab itulah kita diminta supaya bukan hanya kita kata masa nak baca Quran je kita baca bismillah, ataupun masa nak makan, masa nak baca Quran, masa kita nak makan, masa kita nak mula mesyuarat, masa kita hatta nak baca buku, nak turun rumah pergi pejabat, buat apa saja pun kalau boleh start mula tu dengan bismillah. Ini antara hikmah kalau kita sentiasa sebut bismillah. Yang keduanya, dia boleh menyebabkan kita ni sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat, contohnya secara mudah juga, masa kita nak makan contohnya, apabila kita nak makan beradak ke, kita makan seorang ke, kita baca bismillah dengan nama Allah, antaranya dia mengingatkan kita bahawasanya sebab apa kita nak kaitkan makanan yang kita nak makan ni dengan Allah. Sebab antaranya Allah lah Al-Mun'im, yang memberi nikmat kepada kita, Ar-Razik, yang beri rezeki kepada kita. Ini antara faktor. Jadi Allah Ta'ala ni semua sekali berkait dengan kehidupan kita ni, ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila kita nak makan pun kita sebut bismillah. Antara faktornya kerana kita ingat Allah lah yang beri rezeki kepada kita. Kerana Allah Ta'ala beri nikmat kesihatan kepada kita, jadi kita boleh makan dengan mudah dan kita rasa kenikmatan, kelazatan makanan tu. Kalau takdirnya kita tidak sihat, kadang-kadang kita demam, tapi sebagaimana kita tahu tubuh kita ni, masing-masing antara satu-satu anggota ni dia ada kaitan. Jadi kalau demam, makan pun jadi tak sedap. Sebab apa? Sebab panggil lidah pun jadi pahit, jadi lecah, jadi tawar, semua sekali. Jadi apabila sebut bismillah, ingat semua sekali Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala beri nikmat kesihatan, Allah Ta'ala beri makanan yang banyak pilihan. Begitu juga kita kena ingat juga apabila sebut bismillah ni, dia berkait dengan sunnah. Mana kita nak minum air, kita baca bismillah dulu. Apabila baca bismillah, kita ingat hak ni sunnah. Mana sunnah ni, sunnah ke sunat ke, benda yang Nabi SAW buat dan Nabi ajar para sahabat. Contohnya kita nak minum air, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita termasuk di kalangan orang yang nak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagipun ayat Quran dalam buku ni, muka surat 14 tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini permintaan daripada Allah. Wahai orang-orang yang beriman,
kita sekarang ni kita kena ikhtiar, kita kena ejah daripada masa ke semasa supaya kita sentiasa termasuk dalam kelompok golongan orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita nak selamat dunia lebih-lebih di akhirat, di mana saja kita berada, di posisi mana kita berada, benda asas yang perlu kita fokus adalah biar kita termasuk dalam golongan orang yang beriman. Antara ciri kriteria orang beriman ni, dia sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Jadi kita tahulah apabila sebut zikir ni, zikir dalam bahasa Arab memberi ingat kepada Allah ni dengan ingatan yang banyak. Dia merangkumi keseluruhan, sama ada zikir tu dengan lidah kita, ataupun zikir dengan hati kita, ataupun zikir dengan amalan kita, dengan tingkah laku kita. Apabila kita zikir dengan hati, contohnya kita tafakur, kita fikir tentang nikmat Allah Ta'ala yang terlalu banyak. Itu berkait dengan zikir, zikir dengan hati. Kalau kita bertasbih, kita sebut subhanallah ke, kita sebut astaghfirullah ke, kita sebut la ilaha illallah ke, semua dia terangkum dalam zikir. Kalau kita belajar ilmu, kalau kita sebar ilmu yang menyebabkan dengan ilmu yang kita ajar ataupun kita belajar menyebabkan kita ingat pada Allah, kita tolong orang kerana Allah Ta'ala, itu pun termasuk dalam zikir. Artinya Allah Ta'ala nak supaya kita ni tidak lalai, sentiasa mengingati Allah, tapi dia tidak membebankan kita. Tidaklah bermaksud zikir ni mulut kita kena berucap semua, kena sebut semua la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap masa, tidak. Sebab makna zikir ni terlalu luas. Yang pentingnya Allah Ta'ala nak pada kita sebagai hamba dia yang betul-betul beriman ni sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam ayat ada sebut zikir kepada Allah ni sama ada qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Sama ada masa kita berdiri, contohnya zikir melalui solat, kita berdiri, wa qu'udan, orang yang letih, sama ada semayang ke, sama ada duduk berzikir ke, dan keadaan duduk, wa ala junubikum, masa dia duduk nyenggal, duduk tidur ke, semua sekali, masa nak tidur ke, ataupun kerana dia letih ke, kerana dia sakit ke, tapi sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Artinya zikir kepada Allah ni biqulubikum wa alsinatikum wa jawarihikum. Kita zikir kepada Allah dengan hati kita, dengan lidah kita, dan segala anggota kita. Tangan kita zikir macam mana? Mungkin kita tasbih, kita pegang buah tasbih, ataupun zikir kita adalah kita tulis, dan benda yang kita tulis tu ilmu yang boleh memberi manfaat. Kaki kita zikir apabila kita pergi tempat-tempat yang mulia, tempat yang comel, majlis ilmu ke, tempat kita nak pergi kerja ke, nak pergi tolong orang ke, itu maksud zikir dengan jawarih, dengan anggota kita. Kita pergi ke kedai ke kerana kita nak bekerja, kita pergi ke hospital ke kerana kita jururawat ataupun doktor, kita pergi ke sekolah kerana kita seorang guru. Semua sekali itu apabila kita buat kerana Allah Ta'ala, semua dia termasuk dalam kategori zikir. Sebab itulah salah seorang ulama masyhur yang baru meninggal daripada Mesir, Sya'rawi. Sya'rawi ni masyhur lah, antara alim yang besar. Dia kata Allah Ta'ala arah kita supaya zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sebab apa? Sebab zikir ni dia kata dia merupakan paksi kepada ibadat, tiang seri kepada ibadat, dan dalam masa sama dia antara ibadat yang paling mudah, paling mudah zikir ni. Sebab itulah dia kata yang pentingnya zikir ni, dia kata tidak memerlukan harta duit pun tak habis, tenaga pun tak habis banyak sangat. Dia kata sebab di mana-mana pun
kita boleh berzikir. Yang pentingnya bila kita berzikir, dia kata mesti kita ada kaitan dengan hati kita, dengan akal kita, dengan jiwa kita. Tak boleh kita pakai sebut dalam keadaan kita tidak faham, kita tidak hayati. Itu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apabila dia minta zikir, zikir yang banyak dan zikir yang boleh beri kesan lah kepada kita. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan Allah Ta'ala minta supaya kita ni sentiasa bertasbih kepadanya, sama ada waktu pagi, waktu petang. Tasbih ni maknanya kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Taala. Kita sentiasa letak dalam keyakinan diri kita bahawasanya Allah Taala ni maha sempurna. Itu antara makna tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Maksud maha suci Allah ni daripada segala sifat kekurangan. Kalau kita ingat kita manusia, kita ingat makhluk yang lain, hebat macam mana pun dia ada kekurangan dia. Tapi Allah Ta'ala ni, kalau boleh tak terlintah pun, tak ada dalam pemikiran kita ada kecacatan ke, ada kelemahan ke, ada kekurangan kepada Allah. Tidak ada. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi kita sebut semua, kita zikir semua, itu gambaran kita ni hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Muka surat 15 ni, penggal kedua tu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah ni kita dah minggu lepas tentang Allah ni. Dia merupakan, dalam bahasa Arab dia panggil Al-Ilah, Al-Ma'bud, Al-Mahbub, Tuhan yang disembah, yang dikasihi, yang ditujui oleh hati seseorang tu. Sembah tu kerana apa? Buat ibadat, pengabdian kepada Allah tu bil mahabbah wa ta'zim. Mana hubban wa ta'ziman wa khasyatan, kita kata. Sembah Allah, beribadat kepada Allah ni atas asas kita ni rasa kasih dan sayang kepada Allah. Di atas asas kita ni mengagungkan Allah SWT, dan dalam masa sama kita beribadat kepada Allah kerana ada unsur rasa gerung, rasa takut kepada Allah SWT. Itu Allah Ta'ala, kaitan dengan ibadat kita kepada Allah SWT. Dan kita yakin apabila kita sembah ataupun beribadat kepada Allah, di sisinya lah segala hajat, segala permasalahan kita nak sesar, segala kekusutan kita, permasalahan kita, semua sekali kita boleh cerita kepada makhluk. Tetapi yang paling utama adalah kita bermunajat, bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam buku ni dia terjemahan tu dia penting. Bismillah contohnya, dengan nama Allah. Adakah mesti kita terjemuh dengan nama Allah? Dia kata tidak semesti juga. Kita boleh terjemuh macam mana asal tidak lari daripada konteks asal bahasa Arab tu sendiri. Kalau ini dia kata kita nak terjemuh dengan tuah Allah ke, dengan keramat Allah SWT ke, dengan kebesaran Allah ke, Bismillah tu. Hak biasa kita terjemuh Bismillah dengan nama Allah. Tapi kalau kita rasa Bismillah dengan tuah Allah Ta'ala, dengan kebesaran Allah Ta'ala pun boleh juga. Kalau dalam buku ni contohnya dia bagi contoh ayat Tabbat yada Abi Lahabin watab. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Tabbat yada ni biasa kita terjemuh binasa lah. Dua tangan Abu Lahab, dan binasa lah dia. Dia disuruh terjemuh Tabbat yada Abi Lahabin watab, binasa lah. Apa yang kita faham nisbah pada binasa tu? Jadi Tok Guru ni dengan sebab mungkin kerana dia duduk Kelantan, jadi apabila dia nak terjemuh, dia pilih bahasa yang orang Kelantan ni
apabila terjemuh tu orang panggil boleh faham molek, nyakut molek. Kalau orang Selangor, kalau orang negeri lain tak tahulah macam mana. Kalau kita boleh faham maksud tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Kalau kita boleh faham molek tak apa. Kalau dia kata, sebab kadang-kadang bahasa ni kan dia berubah, dia berubah mengikut peredaran masa. Sebab itulah kalau kita beli buku yang ditulis orang petani 30 tahun lepas, 70 tahun lepas, bahasa dia tu budak-budak sekolah sekarang ni, budak-budak umur 10 tahun, 15 tahun baca tak faham. Sebab bahasa dia yang dia guna tu sesuai dengan masa tu. Sekarang ni bahasa dah berubah. Kenapa? Kerana peredaran masa. Macam kalau Kelantan dulu biasa dia sebut perkataan jebur. Jebur. Kalau masa umur kecil dulu, umur 10 tahun, 12 tahun, biasalah orang tua-tua panggil jebur. Awal tu lah ambil jebur. Orang lain ni tak faham dah. Jebur makna dia botol. Botol. Pergi beli minyak gas. Bawa jebur ni, bawa botol ni. Kalau sekarang ni kita masih guna jebur, tak sesuai. Begitu juga dia sebut apa dia, dan sebut dalam surah Al-Kahfi, kisah sekumpulan pemuda yang lari menyelamatkan diri daripada raja yang zalim zaman dulu. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, ayat tu muka surat 16 tu, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Takdir dia nak menyelamatkan diri dia jumpa gua, dia masuk, dan Allah Ta'ala dengan hikmat tersendiri dia tidurkan dia dalam tempoh yang begitu lama, 300 tahun lebih. Jadi siapa satu tahap, satu masa, tempoh yang tertentu, Allah Ta'ala sedarkan dia balik selepas 300 tahun. Ini kisah nama dulu yang ada dalam Quran. Jadi bila sedar ni, mari rasa lapar lah. Rasa lapar. Jadi dia hantar seseorang supaya keluar daripada gua, pergi ke bandar, pergi ke kedai cari makanan, bawa duit hak dia simpan masa 300 tahun dulu. Jadi dia beri isyarat kepada kawan dia, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Begitu mu kena berlemah lembut, bercakap dengan molek, supaya kalau boleh supaya orang tidak kenal kita ni siapa dia. Dia tidak tahu bahawasanya generasi dia tu hampir semua dah mati dah. Dah 3 tahun berlalu. Pakaian pun dah berubah, mata duit pun dah berubah daripada masa tu. Jadi begitu juga dia kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau orang Kelantan, bagi dia kata, kalau terjemuh hak sedap kat, mati bunuh. Mati bunuhlah Abu Jahal ni. Tabbat itu, kalimah tabbat. Kita biasa terjemuh binasalah. Kalau orang Kelantan zaman dulu, mati bunuhlah Abu Lahab ni. Jadi orang Kelantan ni apabila sebut mati bunuh tu, dia faham molek. Maknanya memang teruk lah. Sebab tabbat ni dia memberi makna al-khusran wal halak dalam bahasa Arab. Dia memberi makna binasa, dia memberi makna kerugian. Dan binasa kerugian ni berterusan, start daripada turun ayat ni sampai ke mati, sampai ke hari kiamat. Binasa rugi Abu Lahab ni kerana perangai huduh dia. Jadi orang Kelantan kan, tabbat yada, mati bunuhlah, itu maksud. Jadi sekarang ni apabila kita baca bismillah dengan nama Allah, kita juga boleh terjemuh guna istilah lain, tak semesti dengan nama Allah, dengan daulat Allah Ta'ala, dengan kebesaran Allah SWT, dengan keramat Allah SWT, macam-macam lah boleh. Itu penting supaya ayat Quran tu kena molek, nyakut, masuk molek dalam hati kita dan kita faham. Tapi semua secara umumnya kita kena jagalah terjemahan itu supaya tidak lari lah daripada konteks asal. Baik, dengan nama Allah. Allah tidak sebut, muka surat 18 tu pengakhir bismillah tu dengan nama Allah. Allah tidak kata bizatillah, bismi bizatilahirrahmanirrahim.
Sebab apa Allah Ta'ala tidak kata dengan zat Allah Ta'ala? Ialah sebab Allah Ta'ala tak minta kita kaji siapa peringkat tu. Allah Ta'ala tak minta kita kaji zat Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala minta adalah kaji tentang sifat dia. Sifat dia. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Kita nak kenal Allah Ta'ala ni, yang Allah Ta'ala minta melalui Nabi Muhammad SAW ialah kita fikir, kita kaji tentang penciptaan Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala cipta kita ni dalam bentuk yang begitu sempurna. Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala buat cipta buah-buahan contohnya. Pagi tadi ambil kuliah tentang buah tin, watin wa zaitun. Buah tin, buah zaitun. Mesti ada kekuatan tersendiri. Tapi secara umumnya semua buah-buahan tu yang boleh kita makan agak, dia ada zat sendiri, ada khasiat tersendiri. Cuma bila Allah Ta'ala sebut khusus dalam Quran, mana ada keistimewaan dia lah. Sebut tin dan zaitun. Jadi kalau kita kaji, macam contoh, buah tin ni dia rasa manis dan tempoh dia tidak lama. Dia boleh bertahan seminggu, 2 minggu, kemudian dia rosak lah. Berbeza dengan zaitun. Zaitun rasa dia pun biasanya pahit, tapi dia tahan lama. Jadi sebab apa Allah Ta'ala sebut watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin? Lepas tu Allah Ta'ala nak cerita laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Yang Allah Ta'ala nak ceritanya, dia nak cerita tentang dia ni, Allah Ta'ala ni cipta kita manusia ni sebaik-baik penciptaan. Sehingga tak ada di kalangan kita ni yang rasa ada benda yang tak cukup pada penciptaan kita ni. Tak ada penciptaan yang cukup sempurna. Tapi sebelum tu dia cerita tentang watin dengan zaitun. Ada ulama kata sebab dia nak kaitkan dengan tabiat manusia. Dari satu sudut dia kata manusia ni, dia macam buah tin, dia cepat rosak. Dia ada kelebihan dia. Artinya dia nak sebut pada kita manusia ciptaan yang sempurna, tapi dia akan turun thumma radadnahu asfala safilin. Dia turun tahap yang paling hina apabila dia buat maksiat pada Allah Ta'ala, apabila dia lupa pada Allah Ta'ala. Sebagaimana buah tin yang tak tahan lama, selepas 2 minggu, 3 minggu dia akan rosak, dia akan buruk. Begitu juga kita manusia. Walaupun fizikal kita comel, tetapi kalau perangai kita tak comel, kita buat maksiat, kita buat benda dosa, jadi seolah macam buah tin yang rosak. Adapun manusia, kita ni sentiasa beriman kepada Allah, ikhtiar untuk bertakwa kepada Allah, dia macam buah zaitun. Dia semakin lama semakin comel. Dia bertahan. Buah pun tahan lama, minyak dia pun tahan lama. Itu contoh gambaran. Baik. Dalam nama-nama Allah Ta'ala ni, yang Allah Ta'ala minta wa'allama Adamal asma'. Dia penting tentang nama-nama. Jadi itulah antara kelebihan kita manusia ni melalui Nabi Adam. Yang nak lebihkan dia dengan makhluk lain termasuk malaikat ni, kerana Allah Ta'ala beri ilmu. Yang penting pada kita ilmu. Dan kerana ilmu lah kita sekarang ni, muka surat 19 ni, dengan kajian, dengan teknologi semua sekali, rekayasa sains ni, banyak nama-nama baru yang sebelum ni tak ada. Dulu mana orang panggil vitamin dah apa, tak ada zaman dulu. Pakai tahulah khasiat dia tu. Tapi istilah tu sekarang ni ada vitamin A lah, vitamin B, vitamin C. Dulu tak ada sebut vitamin-vitamin ni. Nama-nama tu. Jadi nama-nama ni wujud dia berkaitan dengan ilmu, dan Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada kita manusia ni dengan ilmu. Sebab itulah apabila kita ingat semua sekali itu, semua benda kita nak belajar pun kita sebut bismillah, dengan dolak nama Allah Ta'ala, dengan kebesaran nama Allah Ta'ala, dengan kemuliaan, kesempurnaan macam-macam lah. Apabila kita sebut
Bismillah tu. Jadi apabila kita sebut Allah ni, jadi nama yang paling mustahak diberikan nama ialah Allah. Nama juga Allah. Jadi apabila sebut Allah, kita kena faham dia merangkumi keseluruhan, berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan kehidupan, kematian, semua berkait dengan nama itu sendiri, nama Allah. Jadi agunglah, besarlah nama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab kalau istilah sini dia kata Allah ni adalah tukang. Tukang yang buat kita. Tukang ni sebab pada Kelantan macam tukang rumah. Jadi orang kampung kan, kalau buat rumah ni, siapa dia buat rumah? Tukang ni. Jadi bila sebut tukang ni, hebatlah dianya. Kerana melalui dia lah terdirinya sebuah rumah. Tukang. Jadi buat rumah dia melalui tangan tukang ni. Siapa dia buat langit? Siapa dia buat bumi? Siapa dia buat manusia? Mesti ada tukang dia. Jadi maksud tukang ni adalah Al-Khaliq, pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, siapa dia yang letak nama ni? Tentulah Allah Taala sendiri yang letak nama dia. Dan nak suruh lebih jelas lagi, nak kenal lagi Allah Subhanahu Wa Taala ni siapa dia? Daripada banyak-banyak sifat dia, nama dia pilih dua, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, dua-dua ni sama ada Rahman ataupun Ar-Rahim ni, dia kembali daripada satu paksi kalimah, iaitu rahmah. Berkait dengan rahmat lah kita kata. Kita nak usul mudah, dua-dua ni sama ada kita sebut Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, dia memberi makna secara umumnya rahmat. Kita pun guna rahmat juga. Mana rahmat ni secara umumnya dia memberi makna kasih sayang. Dalam masa sama dia memberi makna kesian belah. Kalau dalam buku ni muka surat 20 tu, dia beri contoh seorang yang ada dua orang isteri. Salah seorang ada sifat Rahman, pemurah hati. Contohnya apa dia? Dia nak suruh mudah kita faham lah. Suami ni kadang-kadang duit tak apa ada, contohnya. Jadi dia nak pinjam duit sikit. Amor tak ada duit. Dia nak pinjam dengan isteri dia. Jadi isteri bagi duit selalu. Selalu bagi tak, pakai tak tanyalah nak abang nak apa, tak ada. Moga ada saling kasih sayang kan. Percaya mempercayai antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang suami kita ni orang kata panggil sutuk duit. Tak ada. Perlu nak pinjam duit. Jadi sebelum pinjam dengan sayang-sayang, tanya isteri dulu. Jadi kalau isteri ada sifat rahmat ni, dia terus dia bagi. Kalau suami kata hari ni rasa nak makan ikan singgah. Ikan singgah orang Selangor panggil apa? Ikan sindang. Yang kuah putih tu. Ikan singgah. Jadi kalau zaman dulu sohor lah. Ikan singgah sekarang ni pun kadang-kadang di restoran pun ada nak makan ikan singgah. Jadi isteri ni terus buat singgah selalu. Makna tu buat, tak banyak tanya. Suami kata hari ni nak keluar dan mungkin tak balik 2-3 hari. Jadi isteri kata tidak ada masalah. Tak masa muka tak apa. Bahkan dia beri jawapan pun, ya tak apa, gilah 3-4 hari pun, asalkan abang ni sayang ke ambo lah. Pada isteri tu ya. Maknanya ini gambaran isteri yang penuh dengan rahmat. Gambaran mudah nak royak rahmat tu. Mana hak ni pun boleh, hak tu pun boleh, hak ni tak ada apa masalah gapo. Yang pentingnya sayang. Tinggal 2-3 hari, tinggal 2-3 minggu. Itu contoh lah. Kalau seorang lagi isteri tak kena sikit, masa monyok, masa mucung panggil masa tak kena sikit, masa balik lewat sikit, masa suruh masuk ni pun masa. Jadi tak ada unsur rahmat tu lah. Jadi nak suruh mudah kita faham. Jadi Allah Ta'ala ni
dengan makhluk dia, dia Rahman Rahim. Kalau Rahman pun sebenarnya dah cukup dah. Tapi nak royak sehingga ulama kata beza antara Rahman dengan Rahim ni, dia secara umumnya makna sama. Dia ada rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Dalam masa sama dia ada unsur kesian belah. Cuma sebahagiannya kata, ialah apabila sebut Ar-Rahman ni, hak biasa kita dengar agak Rahman, kasih sayang Allah ni untuk makhluk dia atas dunia, tanpa had, tanpa batas, tak kira siapa. Sama ada manusia ni beriman ataupun tak beriman, Allah Ta'ala bagi je rahmat dia, kesian belah dia masa atas dunia. Sama ada rezeki ke, sama ada kesihatan ke, sama ada kesenangan ke, beri belaka kemudahan. Itu rahmannya Allah Ta'ala. Bahkan bukan setakat pada manusia, kepada seluruh makhluk dia, atas binatang pun. Kalau dalam buku ni muka surat 21 tu, penggal ketiga, hatta dia kata khinzir. Khinzir, babi dalam hutan pun nampak gemuk mata. Maknanya gemuk betul lah, gemuk genempul lah. Maknanya rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Hatta babi sendiri, kalau sara babi pun Allah Ta'ala beri rahmat, beri rezeki dia. Takkanlah kita manusia ni Allah Ta'ala tak nak bagi. Itu secara mudahnya. Maknanya Allah Ta'ala ni, apabila sebut Allah, kita ingat selalu Allah Ta'ala ni memang maha pemurah. Murah ni dia tak kira siapa. Hatta makhluk binatang, pokok-pokok, makhluk binatang hak kecil, semut, lepah, apa dia dalam batu pun boleh hidup. Ada rezeki dia. Pokok-pokok hatta duduk di pada pasir pun ada je sumber rezeki dia. Benih-benih yang duduk atas tanah tu, apabila sampai masa tubik je, tubik akar, tubik ceding, daun, pokok lah, apa semua sekali. Kadang nak ayat apa tu, dia bukan secara automatik, natural dah. Semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil sifat Rahman ni, dia tidak pilih bulu. Tidaklah kerana orang mukmin maka Allah Ta'ala bagi, orang kafir tak payah bagilah. Dah. Tidaklah Allah Ta'ala ni pilih bulu, dia pilih manusia je. Makhluk lain dia tak cara. Tidak. Tak ada pilih bulu. Pilih-pilih bulu ni manusia sesama kita je atas dunia ni. Hak tak kena sikit, hak beci sikit, pakai sekat lah. Sekat hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, sebab tak sama. Tapi Allah Ta'ala ada sifat Rahman dia, dia tidak pilih bulu. Ar-Rahim, kebanyakan ulama kata sifat kasih sayang Allah, kesian belah ni di akhirat kelak. Hanya untuk orang yang beriman di akhirat kelak. Baik. Ar-Rahman ni juga setengah kata Ar-Rahman ni dia nak cerita tentang kurnia Allah, nikmat Allah ni hak besar-besar. Ada juga ulama kata macam tu, hak besar. Macam contohnya air hujan, itu kait dengan rahmat, rahmat Allah SWT. Kalau Ar-Rahim ni kesan daripada air hujan, benda-benda teknikal lah kita kata. Dengan air hujan lah manusia boleh basuh pakaian, dengan air hujan boleh minum, dengan air hujan boleh jiru apa dia, boleh jiru pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Macam itulah lebih kurang. Ada juga kata Ar-Rahman ni fil ula, Ar-Rahim fil akhirah. Ar-Rahman ni Allah Ta'ala guna Ar-Rahman ni semasa duduk atas dunia. Ar-Rahim ni Allah Ta'ala berurusan dengan semua makhluk dia di akhirat. Itulah makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Allah Ta'ala apabila dia berjanji, dia buat sungguh. Macam contohnya ayat yang ke-22, wallazina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh, kesudahannya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadah, kekal selama-lamanya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah ni benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara hasil daripada Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Ta'ala ni, kita kena ingat baiknya dia ni, dia minta supaya kita ni beribadat kepada dia, sentiasa berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala, dan akan diberi ganjaran yang besar di akhirat kelak. Itu yang perlu kita faham. Baik, seterusnya muka surat 23 tu, Ar-Rahman Ar-Rahim, di sudut bahasa kita tahu dah dia berkait dengan rahmat kerana dia ada kaitan dengan kesian belah, kasih sayang dan kesian belah. Macam contohnya kalau kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni, Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Warhamni, rahmatilah aku, maknanya kesihanilah aku. Wajburni, wajburni ni maknanya kalau di sini dia terjemuh tolong timbal, seimbangkan aku. Muka surat 25 tu atas sekali, wajburni, wahai Tuhanku tolong timbal. Maknanya maksudnya segala kekurangan lah. Kalau ada apa-apa kekurangan, tolong tutup kekurangan tersebut. Kalau aku nak minta sesuatu, nak buat sesuatu yang tidak sempurna, Mulah ya Allah yang sempurnakan permintaan aku. Kadang-kadang timbal, contoh apa dia kata dalam buku ni, timbal masalah ekonomi contohnya. Sama ada ekonomi sebuah negara ataupun ekonomi kita, kita sebagai seorang hamba ataupun dalam keluarga kita. Aku dah ikhtiar dah, usaha dah, doa dah, buat kerja dah, tapi kadang-kadang rasa tak cukup. Ini wajibur ni, mu tolong timbal lah, mana tolong sempurnakan ekonomi ke, masalah keluarga ke, masalah kita dengan mertua ke, dengan menantu ke, dengan adik ipar ke. Kadang-kadang orang ni ada masalah ni, orang ni ada masalah ni. Kita ni contohnya orang yang ada ilmu, ataupun kita rasa kita ada tanggungjawab, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang isteri ke, ada tanggungjawab tertentu, dan kita akan berurusan dengan semua ni, dengan adik-beradik, dengan ayah, dengan mak, dengan tok tua, dengan natu, dengan sepupu. Masing-masing ada masalah. Kita pun ada masalah, dia pun ada masalah, orang lain pun ada masalah. Jadi macam mana nak selesai masalah ni? Kadang-kadang kita dah ikhtiar dah, kita dah jumpa dah, kita dah bincang dah, tapi setakat yang kita mampulah. Cuma cara macam mana akhirnya kita minta doa dengan Allah Ta'ala. Antaranya wajburni, ya Allah, maknanya sempurnakanlah segala urusanku, kekuranganku, usaha yang aku telah buat. Itu maksud dia. Jadi semua sekali ini menggambarkan kepada kita kesan daripada apabila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akhir sekali itu penggal hak kedua. Jadi ba dalam bismillah ni dia satu huruf. Sebab itulah kalau orang tasawuf, dia kata semua ayat-ayat Al-Quran ni, semua ayat-ayat Al-Quran tu sama ada dia merupakan panduan umum, ilmu asas, ataupun berkaitan dengan cerita, berkaitan dengan hukum. Semua sekali ayat Quran tu semuanya terhimpun, terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita nak kumpul semua sekali, macam khulasah lah, kesimpulan, kita baca buku 100 muka surat ke 200 muka surat, kemudian kita buat khulasah, kesimpulan, kita buat poin. Mungkin ada 10 poin utama, ada 20 poin utama. Begitu juga Al-Quran. Sebahagian tu Tok Alim kata semua Al-Quran beribu-ribu ayat tu dia terkandung dalam surah Al-Fatihah. Baik. Yang kedua, dalam surah Al-Fatihah pula semua sekali isi-isi penting tu dia terkandung dalam satu huruf je, iaitu huruf ba. Ayat ba ni penting. Bismillah tadi, dengan nama Allah. Semua sekali. Maknanya berkait dengan kita nak cari ilmu,
kita nak cari kefahaman, kita buat ibadat, kita nak sebar ilmu, kita nak tolong orang, kita nak terlibat dalam apa sahaja bidang, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, semua berkait kerana Allah Ta'ala. Maknanya kerana Allah ni, maknanya tanggungjawab kita ke, kita nak laksana tugas kita yang diamanah ke, kita sebagai guru ke, kita sebagai pegawai kerajaan ke, semuanya dengan huruf ba, dengan nama Allah. Maknanya kalau tanpa dengan nama Allah, kita buat juga, kita boleh buat mungkin sempurna, tapi tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita tidak guna ba tadi, dengan nama Allah tadi, Bismillah, dengan nama Allah. Artinya nak ayatnya pentingnya, satu di sudut apabila kita nak baca, termasuk nak baca ayat Quran ni, bukan sekadar baca, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita dapat setiap kali kita baca? Jadi kalau kita baca, kita cuba tadabbur, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Walaupun kita duk baca sokmo, kita duk ingat sokmo makna dia secara umum tu, tapi setiap kali kita tadabbur, dia akan mari secara umumnya dengan nama Allah. Allah ni apa? Kadang-kadang kita teringat Allah ni dialah yang mencipta kita. Kadang-kadang kita sebut Bismillah dengan nama Allah, kita ingat Allah ni, Allah lah yang beri rezeki pada kita. Jadi setiap kali kita ingat tu, dia mari semua benda-benda baru yang kita tak boleh nak ingat sekaligus dalam satu masa. Itu penting. Jadi sebab itulah perlu kepada kita orang panggil tomak nina, titik terening. Macam contohnya di sini, macam contohnya semaya lah. Apabila kita nak semaya, sifat orang munafik apabila dia semaya, satunya semaya dalam keadaan kusal lah, dalam keadaan malah. Mana semaya ni kerana terpaksa, semaya ni kerana nak tunjuk orang, tapi dia tidak cakna belah mana semaya. Antara caranya ialah, hadis tu dia sebut apa dia, sifat semaya orang munafik. Antaranya ialah yada'ul asra hatta idza kanat baina qarnai asyaitan. Apabila dia semaya asar, contohnya dia tangguh-tangguh, tangguh siapa ke dekat dengan maghrib. Ini kita kena jagalah supaya kita tidak termasuk dalam kategori ni. Maknanya kadang-kadang kita tangguh, jadi semaya asar tu dekat dengan maghrib. Sesar je semaya asar, orang pun azan masuk waktu maghrib. Jadi apabila kita kalut, mana boleh kita fokus masa semaya? Kita semaya pun dia panggil naqarat ad-dik. Kita takbir, kita rokok, kita sujud macam ayam patut makanan dia, patut. Jadi tak fikir langsung tentang makna, tak tadabbur tentang ayat, tak dapat ambil hikmah daripada semaya itu sendiri. Termasuk bila kita baca Quran. Ini baru satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah orang kata pada satu ayat sebenarnya untuk mengingatkan kita tentang kehidupan ini yang akan berakhir dengan akhirat. Satu ayat ni mengingatkan kita tentang kesempurnaan, keagungan, rahmat, kasih sayang Allah SWT kepada kita semua sebenarnya. Jadi setakat itulah untuk malam ni. Ada poin-poin yang tertinggal, tapi rasanya secara umumnya kita boleh fahamlah maksud daripada Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah minggu depan kita sambung ayat kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.